أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sama-sama syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sangat mulia kerana kita dapat sama-sama dengar Quran dan kita sama-sama pegang Quran. Kita duduk di rumah kita gak ambil Quran, kita buka Quran muka 285 ayat 10 atas sekali dari suratul Isra. Semoga kerana kita Tuhan sebutkan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran fastami'u lah, maka hendaklah kita istima', kita dengar ni kita ambil pegang dah tengok Quran. Oh tengok Quran. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmah. Kita tengok makna dia, kita tengok kelimuh Quran. Dah tengok Quran. Dah perhati Quran. Allah, betapa kita seronoknya. Sebab ni kalamullah, kata-kata Tuhan. Al-mu'jiz, kata-kata Tuhan hak jadi mukjizat. Mukjizat. Tak ada puas-puas. Orang yang baca Quran tak ada puas-puas. Tak rasa tak serupa. Kerana apa? Kerana ini kalamullah. Bila kata-kata Tuhan, kita tak akan puas sama sekali lah. Serupa dengan, kalau nak banding enggak serupa walillahil mathalul a'la, kita nak banding enggak serupa dengan kata-kata mak kita, ayah kita, kan ya wayak ke apa kita ingat semua. Kita tak ada rasa jemu dah kerana itu adalah kata-kata ayah kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah kata-kata Tuhan. Bila kata-kata Tuhan ni, Tuhan yang menciptakan kita. Wallazi khalaqakum wallahu allazi wallahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha'u wal 'alimul qadir. Jadi Tuhan buat kita. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Tuhan yang buat kita. Bila Tuhan buat kita, tentu kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hubungan itu bagi fitrah. Fitrah ni iaitu sifat, ada tu perasaan hak semula jadi lagi, hak Tuhan telah install, kalau bahasa teknologi juga install masuk dalam tubuh orang. Dan dia masih ada perasaan tu. Duk nak pada Allah, nak kepada Tuhan, serupa dengan anak nak kepada ada perasaan kata dia saat itu ada ibu bapa. Dah kalaulah seorang saat itu beranak tu baik dalam keadaan tidak ada
ibu bapa, maka dia akan ada rasa kata, ayah hidup di mana. Dan supaya itu juga setelah kita saat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita turun mari di dunia, maka Tuhan timbulkan kita saat itu di dunia, maka ada perasaan ni. Walaupun kita tak nampak Tuhan, tak pernah tengok Tuhan, tapi perasaan ni ada. Perasaan ni ada. Karena perasaan ini ialah fitrah. Nabi SAW sabda, ma min mauludin, tidak ada. Ma min mauludin, tidak ada seorang anak yang dilahir illa malaka wa yuladu, malaka dilahirkan alal fitrah, di atas fitrah lah. Fa abawahu, maka dua ibu bapaknya yuhawidanihi, menyebabkan dia jadi Yahudi, au yunassiranihi, atau wa menjadi Nasara, au yumajjisanihi, atau wa menjadi Majusi. Asalnya itu ada. Dan benda ni benda hak timbul ketika susah, ketika putus angin-angin. Huwallazi yusairukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'u Allah mukhlishina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Tuhan sebut Tuhan yang menjalankan kamu di laut dan di darat dan di laut. Ketika kamu berada dalam bahtera perahu yang sehingga kamu berlayar dalam perahu dalam keadaan tenang, maka tiba-tiba mari ribut. Bila ribut butuh angin-angin, tak ada. Maka ketika itulah tubik fitrah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. La in anjaytana, jika engkau selamatkan kami ya Allah, lanakunanna minal khasyirin, lanakunanna minasyakirin, nasya kami ini akan jadi di antara orang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nak ayat kata memang fitrah bila kita dengar Quran, kita dengar kata-kata Allah Subhanahu wa taala, ada perasaan itu. Sebab tu bila kita dengar Quran, lembut hati kita. Wa idza tuliyat alaihim wa idza tuliyat alaihi ayatuhu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, akan bertambah ini iman. Wa ala rabbihim tawakkalun. Iman ni nak tahu kata iman ni ya bertambah tak bertambah, tengok betul ia pegang bergantung dengan Tuhan tu. Bila semua urusan kita serah pada Allah, kita pegang kepada Allah, maka ketika tu tanda kata iman kita bertambah. Karena iman itu makna tasdiqul qalb, iaitu percaya di hati. Kita yakin, kita yakin kepada Allah, kita yakin pada Tuhan saat itu, iaitu kita bergantung ke Tuhan. Semua urusan kita dengan Tuhan belaka. Sebab itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di antara maksudlah saya ingat bahawa dia kata kelazatan iaitu perasaan yang kita rasa sedap, rasa tenang, iaitu al-inkisar ila Allah. Al-inkisar saat ni iaitu kita manja dengan Tuhan. Manja dengan Tuhan maksudnya kita semua urusan kita dengan Tuhan belaka. Kita minta Tuhan, kita manja dengan Tuhan, manja kita berdoa Tuhan tu, manja dengan Tuhan lah apa panggil. Maka semua benda-benda tu benda al-inkisar makna kita manja saat itu. Kita menangis depan Tuhan, kita berdoa depan Tuhan. Benda-benda tu ialah kelazatan. Rasa kata memang ada rojat kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan beri pula kepada kita benda-benda tu. Tuhan beri apa kita minta, dan Tuhan jaga kita. Duduk dalam riayah Allah. Jaga Tuhan ni, kalau kita nak banding supaya dengan seorang anak, yang duduk dengan mak pak. Bila anak saat itu terlalu terikat dengan mak pak sangat, maka pada ketika tu semua ibu bapa akan jaga dia. Sebab tu Tuhan sebut, saya dah sebut, fa idza qadaitum manasikakum, maka apabila kamu selesaikan ibadat haji, fadhkurullah, hendaklah kamu ingat Allah
ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Kita ingat Tuhan supaya kita ingat mokpok. Apa maksud supaya saya ada ayat ni? Kalau kita kata kita duduk dengan ibu bapa kita rasa tenang hati, rasa sejuk hati, maka ketika tu juga kita duduk dengan Tuhan sebab tu ada apa kita dengan Tuhan belaka. Ya Allah, terimalah doa ya Allah. Ya Allah tak sihat ni ya Allah. Berilah kesihatan pada hamba ya Allah. Ya Allah ni tak ada duit dah, tak ada rezeki ya Allah, maka limpah rezeki ya Allah. Ya Allah, anak kita ni ya Allah tak mengaji, maka kita berdoa ya Allah, mintalah mereka tu mengaji ya Allah. Dan ya Allah ni kita nak apa semua, kita sipah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teringat Tuhan, serah Tuhan kepada Allah. Itu makna tawakal, kita bergantung Tuhan belaka. Bukan makna tawakal serah Tuhan bulat-bulat. Itu sebahagian pada tawakal, tapi maknanya sebenarnya itu semua urusan kita tu kita hubung dengan Tuhan. Kita hubung. Tawakal Tuhan tak ada hubung apa. Jadi, kita kena hubung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada manja dengan Allah. Ada manja dengan Tuhan. Ingat Tuhan. Itulah saja. Sebab tu, insya-Allah kita sama-sama mari tengok ayat yang ke-28. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. Allah, ayat ni mari selepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala suruh wa atidal qurba, suruh jaga kaum kerabat. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وآت ذا القربى, hendaklah beri kepada al-qurba, adik-beradik kita, akak kita, adik kita, semualah keluarga kita itulah. Haqqahu, akan hak dia, hubung silaturahim dengannya, dan dia susah ke apa kita tolong belaka. Wal miskin, dan orang miskin. Wa ibnas sabil, dan orang ibnas sabil, iaitu orang musafir saat ni. Lepas tu Tuhan sebut sini, وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا. Dan jika kamu terpaksa berpaling daripadanya. Jadi kalau ada adik-beradik kita mari minta atau ada juga apa ni orang miskin mari minta kita, atau orang panggil orang miskin, lepas tu pula orang susah lah mari minta kita agak, maka pada ketika tu orang Ibn Sabil, kita tak ada duit nak duit. Itu mana wa imma tu'ridanna, imma kamu terpaksa, angka terpaksa kena berpaling, maknanya tak boleh duit kita, moga kita tak ada. Kita tak ada. Sebab tu orang minta ni sikit tak apa dah kita duit. Kalau kita tak ada, kita ada sikit tak duit sikit. Orang minta, jangan kita tak duit. Tak duit langsung saat ni tu. Kadang-kadang cuma orang panggil lah ni tu banyak penipu, banyak ke apa semua, orang tu jaga-jagalah. Tapi orang ni kalau dia tak ada susah benar, dia tak minta orang ni. Tak kau nak minta orang ni ada marwah. Tapi ada hak kadang-kadang lah ni tu ya macam-macam ke. Ada orang menipu apa semua nak walah mana kita dah, tapi sikit 10 kop 5 kop nampak pasal tak boleh hadis ni 5 kop 2 kop 3 kop jadi we ada kan, maknanya kerana kita ada ingat situ lah, ingat atas kalau orang ni sesak apa ni, orang ni tak susah benar, tak minta orang. Tak tengok sia juga orang dah kadang-kadang duk jual kat tepi jalan, jual kepuk, jual gapo, kok minyak gapo semua tu pun
walaupun jual hak orang, dah kalau kita tak sembik kita sedekah dia. Dah menurut ayat kata ada pesing orang ada upah suku pula. Ada upah suku demo tu kalau dia tak susah benar tak jual benar lah tu. Terus tunggu panas klik-klik tu. Dan sebab tu kita sedekah lah. Sedekah dia sikit-sikit puluh kau, 5 kau. Kerana ya, kalau dia jual tu terik lah. Untung laba sebuku 20 kau tu pun upah kau. Ya 25 kau gitu ya. Kita pun ingat kalau kita beli hak tu boleh kata kan misal kita sedekah dia tu. Kalau banyak 20 kau lah tapi orang-orang susah lah kau tu kita tengok susah. Lepas tu kadang-kadang ada ia pelik juga kadang-kadang tu duk minta riarai duk minta ku ala nak apa tu. Masalah juga tu. Masalah juga tu. Duk minta bagai kita ni rasa bersalah dengan Tuhan kadang-kadang kata tak uwi teruk dah. Tapi nampak Tuhan gagah. Muda lagi apa tak pergi kerja. Duk rasa begitu juga. Tu. Kita rasa gitu. Sebab tu Tuhan sebut sini wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha. Akan terpaksa. Kita terpaksa kena tak boleh hui muka kita tak ada. Ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha. Kerana kita duk cari rahmah rezeki lah. Rahmatin min rabbik iaitu duk cari duk tunggu rezeki hak Tuhan akan beri kepada kita. Tak ada boleh beri lagi lah. Kita kata moga rezeki tak ada lagi duk tunggu hak Tuhan nanti Tuhan beri kita bagilah. Tu mana ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha. Kerana engkau duk tunggu rahmah pada Tuhan kau. Rahmah ni, lafaz rahmah ni asal maknanya kesiablah bagi. Moga kita hati kita nyanyuk dia. Tuhan sebut sini ni iaitu Tuhan sebut rahmah. Tuhan sebut rahmah sini tu maksudnya nak wi kita ada perasaan nyanyu rahmah. Sebab tu dalam Islam ke sebut ke alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, dan orang-orang yang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha, dan mereka tidak diikutikan lepas pada sedekah, lepas pada wi saat ni tu ada mana saat ni duduk bakit wala adha, dan juga menyakiti. Ada wi dah tu pun duk ngepak duk gapo semua tu selai tak wi lah tu. Tu. Sebab tu tak leh. Ada sebut ke qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Tuhan sebut bahawa qaulun ma'ruf, kata-kata hak baik, kecek molek saat ni tu. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun. Maghfirah ni keampunan daripada Tuhan. Kecek molek, lembut molek. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun, lebih baik min sadaqatin yatba'uha adha, lebih baik pada sedekah yang ada selepas pada sedekah tu adha, menyakiti. Wi tapi kat mulut beruklah, beruk-berat. Maka pada ketika tu kosong saja, tak boleh apa. Sebab itulah dalam Islam tu sendiri kita kena ingatlah apa panggil kita ada hak, harta-harta kita tu ada hak orang panggil ada hak. Dan orang panggil cara takwin al-mujtama' islami, cara sang sangkum Islam, cara nak bangun sangkum Islam saat ni tu dalam bab masalah kepanha kuam yakjun, atau dalam masalah nak menyelesaikan masalah apa sesak kesusahan ni, sesak ni tu ya ada orang panggil kerongsang lah Islam ni tu. Ia sama besar. Empat segi empat kotak di tekik tengah panggil. Hak letah turun bawah sama banyak. Maksudnya dalam Islamnya iaitu Islam tak ada lah orang kaya, tak serupa komunis. Di China umuh kan
tak boleh tinggi, sama banyak, sama tinggi saja. Cina tak boleh kaya, harta kerajaan dia jadi gitu. Learning tu dia terbuka sikit. Dulu dia tak boleh. Negeri pesing sosial lisma. Maka waktu tu dia tak ada dia tak boleh kena sama belaka. Duduk situ. Tapi nampak sama sebab orang ni dia tak ada boleh nak kontrol diri dia. Akhir kali buat kerajaan tu lah hak sedaknya. Jadi rakyat jadi kerja letih pula lah. Dan so lagi ada kapitalisme ni, iaitu dalam bentuk hak negeri-negeri hak sebuah Amerika apa semua hak ni tu. Hak ni hak ni timbul masalahnya, iaitu dia boleh orang tu kaya. Nak kaya setara mana tidak masalah. Cuma kak dia jadi orang hak sesak tak kerja kak tak boleh apa lah. Kalau tak kerja tak ada. Tak kerja tak ada. Tu. Semua hak ni kena bayar belaka. Semua hak ni tu orang sesak-sesak situ, moga tak mampu nak bayar. Lepas tu pula orang kaya pun tak berhadu. Tak berhadu. Kita tengok sebab tu walaupun di Amerika masyhur kata negara yang kaya banyak harta, tapi orang masih duk tidur kat bawah getok, duk tidur kat gapo belana lagi, duk tidur tepi jalan tu banyak lagi. Sebab tu duk makan bagai-bagai hak orang lebih kat le kedai ke apa semua duk tak letu sapah duk kutip mik makan tu belana lagi. Lepas tu kalau negeri Islam ni malah kita tengok negeri Islam. Negeri Islam saat ni tu, ya buat orang dia ni, orang Islam saat ni tu, sangkum masyarakat Islam, orang Islam ni orang ada ruhama'u bainahum. Ruhama' adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Jadi ada ruh ta'awun, tolong. Lepas tu pula yang kedua pulanya iaitu duit orang kaya jalan untuk nak turun kepada orang miskin saat ni tu, iaitu ada turun melalui zakat. Zakat ni iaitu 2.5 2. Kalaulah kita kata ada harta orang kaya hak 1,000 juta. 1,000 juta ni bagi 10, 100 juta. 100 juta ni bagi 4 pula. Jadi 25 juta kalau 1,000 juta. Kalau 100 juta, 2,5 juta wajibnya keluar zakat. Wajib kena keluar zakat. Lepas tu 25 juta, pas kita bukan 1,000 juta. Orang kaya-kaya tu ribu-ribu juta. 1,000 juta ni neng pan bagi 100 juta. 100 juta bagi 10 dulu bagi 10 100 juta, tu baik 25 juta. Supaya 1,000 kut 25 kut. Gitulah. 100,000 2,500. Kalaulah ada harta orang kaya, siapa banyak orang kaya, kalaulah orang kaya saat ni tu ada 10,000 juta, maknanya kena keluar 250 juta. Himpun-himpun duit orang kaya semua. Lepas tu pula dalam Islam ni cukai tak ada. Bila cukai tak ada kharaj, ada nampak tak banyak. Lepas tu duit masuk mana? Mari mana duit dalam kajian Islam? Ada sebut Ibnu Khaldun, ada sebut bahawa dalam negeri Islam saat itu, iaitu dia hasil daripada orang kerja. Orang kerja banyak, bila orang kerja banyak, duit mulu yang tu banyak. Dia mari kot tu. Lepas tu pula kharaj. Lepas tu zakat. Zakat ni dia wajib semua dah. Lepas tu ya kan bukan masalah pada tepat teh lalu dah. Sebab Nabi SAW sebut, fa in ata'u, Nabi kata kalau mereka taat pada akau Muaz, fa'lam, maka hendaklah kita beritahu pada mereka annallah wa Allah qad iftarada alaihim, Tuhan telah fardu di atas mereka itu zakatan, zakat tu'khadh yang diambil min agniyaihim, daripada orang-orang kaya, ditepat tu wa turaddu ila fuqaraihim,
dan diberi kepada orang fakir di tempat tu. Dia jadi kau tu pula. Maknanya setiap tempat tu orang kaya nak kena keluar zakat wi pada orang tempat tu sat ni. Nah, bila orang kaya wi, orang kaya ada banyak, maka orang sesak sat ni kerja orang kaya tu. Lepas tu lepas dah tu pula orang kaya tu pula ada akhir tahun kau wi zakat pula. Nah, lepas tu bukan sekadar kata zakat sahaja. Ada pula sedekah. Sedekah sunat, sedekah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahawa kamu sedekah. Ada sedekah, ada tu duit ni lagi tolong-menolong dan macam-macam. Sebab tu kalau kita tengok dalam bentuk takaful ijtimai untuk nak menjaminkan masyarakat dalam Islam saat itu, memang dia ada cara dia tersendirilah. Kita nak urai sini yang kena ada apa hitam apa putih bak white bak apa kita boleh royak kita ni, tapi kita nak royak ya ada duit jalan turun saat itu. Sebab tu dan dalam Islam tak ada riba. Tak ada riba saat itu nak duit orang longtun, nak orang turun modal banyak. Tok save orang saat ni duduk taruh duit dalam bank, dalam tanakan. Lepas tu pula orang buat lari duit. Ada orang buat lari duit. Contohnya kalau lah negeri Sian ni contohnya ada. Kalau dok biar di Angkrit atau di negeri lain tu mahal, maka dia akan waktu baik duit yang kita sana. Gilontun sana, gilontun dari tanakan sana. Maka orang sini nak kerja apa pula tak ada buat sini. Ya banyak masalah pula. Sebab itulah kita ni bukan nak turakit tapi orang panggil bukan ngaji setasat, tapi kita faham lah lebih kurangnya gitu. Sebab tu dalam Islam tu sendiri nak betul masyarakat dalam Islam melalui kita nak ukar masalah kesesak saat itu satu sangan buat buat kerja yang ada melalui kita orang panggil reba tak ada. Bila reba tak ada saat itu orang-orang hak duit banyak tu buat turun modal saat itu orang kerja orang-orang susah ni boleh kerja. Lepas tu pula bila boleh kerja saat itu ada zakat pula, zakat ada gaji lagi. Tu melalui saat ni. Itulah di antaranya. Sebab tu Tuhan sebut wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan akan terpaksa daripada mereka itu ibtigha'a rahmah, tunggu rahmah Allah. Tunggu rahmah. Rahmah ni Tuhan kesia. Maknanya nak ada perasaan rahmatin min Allah. Kerana apa? Kerana kita nyanyi ke dia kan? Bila kita nyanyi orang miskin, maka Tuhan nyanyi kita. Nabi SAW sudah irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Irhamu turhamu. Irham man fil ard. Hendaklah kamu saat itu rahmah nyanyi pada orang yang ada di muka bumi. Yarhamka man fis sama. Nah jadi rahmah. Oleh Tuhan di langit. Maknanya pada ketika tu bila kita nyanyi orang di bumi enggak, maka Tuhan nyanyi kita. Tu kaedah dia. Tu. Terjuha hakah faqul lahum qawlan maysura. Maka katakanlah kepada mereka qawlan maysura, kata-kata maysur, kata-kata yang baik. Katalah biasa gak insya-Allah lah. Bila orang mari minta duit kita gak, maka kita pun katalah. Minta nak apa insya-Allah nanti Tuhan rezeki insya-Allah nak tolonglah. Lah ni tak ada boleh lagi kita pun tak ada juga. Tapi insya-Allah berdoa insya-Allah. Jangan kita kata Allah remo ni. Tak anak Allah kerja. Kerja tiklah nak ngepek kata apa ke dia. Tu lepas tu pula dalam Islam tu sendiri tu kita kena ingatlah. Islam suruh kerja nah orang kita duk faham ya kadang-kadang itu bila duk faham kata Islam itu nak akhirat kata tak kena kerja. Bukanlah tu nah. Para as-sahabah Nabi SAW bila mari Madinah terus kerja lalu dah. Abdul Rahman bin Auf mari negah lu kerja dah. Tak ada dia duk saja para as-sahabah. Sahabat Nabi SAW. Semua bakat kerja. Tuhan sebut ke dalam Quran, fa idza qudiyatis salah, apabila selesai semaya, fantashiru fil ard, maka hendaklah kamu
tabur di muka gi kata-kata mu cari fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Dan hendaklah kamu cari limpah rezeki pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan suruh cari rezeki. Dan suruh kerja. Dalam Islam suruh kerja. Jangan kita orang Islam malah kerja. Nah, malah kerja tak boleh. Nyanyo anak bini. Sebab tu banyak kan. Contohnya orang panggil dalam Quran ni sebut wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Suruh semaya, suruh zakat. Apa zakat? Zakat ni nak oyak, nak boleh keluar zakat ni kena taruh duit setahun. Taruh duit setahun siapa nisab. Nisab sama dengan 85 gram emas. Maka pada ketika tu nak kena orang tu duit dah benar tu boleh taruhnya tu 100,000 lebih duk setahun tak ada kena pakai tu. Makna kata dia kerja banyaklah tu, kayalah dia. Tu. Sebab tu nak ayat kata nak suruh keluar zakat tu suruh kerja. Suruh kerja. Tengok Tuhan sebut ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Hei manusia, hei orang beriman, hendaklah kamu keluarkan, infakkan daripada usaha baik kamu, iaitu menega. Menega, Tuhan suruh menega. Suruh menega. Menega ni tak ada dah lah orang panggil kekayaan, hak nak kaya cepat ni menega. Tapi kalau tak kena cara ni, jenggot tu kau ni. Tapi nak ayat kata, Tuhan suruh dua-dua keluar zakat. Pas nak keluar zakat nego ni bukan duk jual tepi jalan sikit-sikit boleh cukup 200 hari baik tu. Tak kena keluar zakat tak cukup lagi setahun tak boleh taruh barang. Kena keluar kena nego sehingga kita dapat keluarkan zakat. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Lepas tu pula kita kena keluarkan zakat daripada barang kita duk kerja cari rezeki pada bumi Tuhan. Tanah dia, tanah gapo semua. Tanah padi, tanah orang Arab, tanah kurma tamar semualah. Tu mimma akhrajna lakum minal ard. Tuhan suruh daripada hak tu. Sebab tu orang Islam hak Tuhan sebut baldatun tayyibah rabbun ghafur. Baldatun tayyibah, negeri yang baik, wa rabbun ghafur, Tuhan pengampun. Maksudlah orang situ tu senang molek. Lepas tu pula Tuhan mengampun orang juruh. Nak molek. Situ ya tak ada masalah ke apa. Orang Islam ni kaya molek orang Islam. Orang Islam tak boleh. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kita tengok Sayyidina Abu Bakar. Bukan ada kelah tamadah dia. Orang kaya. Lepas tu pula Abdul Rahman bin Auf. Bukan torah, bukan biasa. Dan saya dah baca kan. Orang dulu ni hak milik harta ni kalau zaman lah ni roilan ada kerana mah tu duit mah lu banding supaya dengan duit harta yang ada pada lah ni banyak lah. Tapi mereka buat jadikan harta saat ni tu jalan kepada akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Wabtaghi fima ataqallah, hendaklah engkau cari barang hak kau hak Tuhan beri pada engkau ad-darul akhirah, jadi akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau saat itu lupa habuai dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan buat molek supaya Tuhan elok, Tuhan ihsan pada Tuhan nyanyi, Tuhan buat baik pada engkau. Wala tabghil fasada fil ard, jangan duk buat fasad di muka bumi. Innallaha yuhibbul muhsinin, Tuhan suka orang muhsinin, orang yang ihsan, orang baik. Kita tengok ada hadis saya tak ingat lafaz. Cuma Nabi SAW bersabda, maksud hadis tu, kalulah orang tu duk bergecok contohnya nak kemak dah, tapi duk bergecok nak tanam pokok saat ni, Nabi suruh tanam lagi. Nak ayat kata suruh kita kerja. Sebab tu ada sepatah kata kan. I'mal lidunya, buatlah untuk dunia, ka'annaka ta'ish abada, supaya mu hidup seumur-umur. Wa'mal li akhiratik, dan buat untuk akhirat, ka'annaka tamutu ghadan, supaya mu nak mati esok. Tu nak ayat terbalang
Sama berat lah Islam, dunia dengan akhirat. Membuatlah dunia mung tu supaya mu nak hidup tak usah mati. Allahu Akbar. Mana tu kita kerja sungguh. Kerja ni buat macam-macam. Tak ada berhenti. Tapi wa'mal li akhiratik, dan buat amal untuk akhirat kau saat ni ka'annaka tamutu qad, supaya nak mati sok. Tak tinggal semaya, tak tinggal tu, tak tinggal ni. Kita pergi Brunei, saya pergi Brunei tengok Allah, tengok ke Brunei dah Senin-Senin ke. Pagi-pagi ni kereta Mercedes Benz, kereta Benz dah, kereta Mercedes tu puak mari cak semaya subuh dah rak tamun menteri ada saya pergi semaya sejid tu, ada menteri kat Suang Sesatikan mari semaya, menteri pendidik ke mari semaya dengan bini dia bawa kereta sering mari. Kita nampak apa ni tuhawi baldatun tayyibah rabbun ghafur. Tak ada orang jaga perkara ni, tak ada orang jaga perkara. Lepas tu pula mari tu bawa kereta bin. Makna kata orang Islam saat ni tu orang senang. Lepas tu bukan dia seorang, orang lain berlana-lana lagi, orang hak biasa pun bawa kereta berdarah waktu mari subuh. Maya subuh. Orang mewah kaya tapi tak terlupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni hak Tuhan nak. Tak lupa sikit habuk pada Allah. Hak ni orang ni hak sahabat dulu teriak depan Nabi SAW. Saya tak ingat lafaz hadis, tapi nak ingat hadis ni iaitu ada sahabat mari ngadu pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami insya-Allah lah ni lah royak maksudnya lebih kurangnya. Kami nak lawan lah mereka semaya lagi, puasa lagi, zakat lagi, sedekah lagi, mereka kaya, mereka apa semua. Cukup lekat. Kami nak lawan lah ya Rasulullah. Mereka nak sambung mereka tu. Nabi akhir sekali Nabi kata gini ya. Sungguh tasbih, subhanallah, alhamdulillah, sungguh zikir ya, zikir nak wisama. Lepas tu mereka boleh sedekah, boleh apa lagi. Apa kata boleh sedekah, boleh apa? Nabi saya tak ingat hadis, tapi maksudnya buatlah buatlah zikir itulah. Buat. Mudah-mudahan Tuhan samakan dengan mereka. Sebab tu nak ayat kata orang kaya berjuruh, molek, infak, sedekah, lepas tu pula rajin semaya, rajin zikir, tak boleh lawan dah kita rasa. Nak pergi lawan ke mana, ya cukup dia molek ya apa semua. Tuhan wi nikmat dia. Tu. Sebab tu tak boleh lawan lah. Kerana dengan sebab molek dia saat ni. Bila dia molek saat ni tu, dia kaya. Lebih dah siapa-siapa lah. Dia tak situ. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pun. Tu. Sebab itulah bila Tuhan wi kekayaan kepada kita maka kita biarkan kita jangan terlupa Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah harta tu harta Allah, harta Tuhan. Tuhan buka jalan kepada kita. Kalau Tuhan tak buka jalan, tentu kita tak akan dapat benda tu. Tidak ada hikmah di sebalik ini. Ada orang susah pula ada ujian dia. Bila Tuhan uji dia apa semua. Tapi orang panggil hidup dalam dunia ni Tuhan tak ada. Tuhan yang ada hukuk musyarakah atau ada benda hak sama di antara kita. Iaitu sama-sama ada otak, ada beranak tu baik tak ni sesaklah kau sebenarnya. Semua orang beranak tu baik sesaklah kau. Lepas tu pakak kerja, pakak usaha. Orang hak kaya saat ni tu pun kita duk tengok dia tukar kaya dah. Kita tak tengok kaya sesak, muka kita baru kenal dia. Tekah yang susah dulu kita tak tengok. Dia susah supaya orang lain itulah. Itulah. Sebab itulah Tuhan sebut. Tuhan nak suruh kita, nak bagi kita kaya. Tak usah kita sesak. Tuhan suruh kita kerja. Tuhan bagi otak pada kita, bagi tangan pada kita, bagi kaki pada kita. Kalaulah kita pandai guna benda ni, insya-Allah Tuhan akan buka pintu pada kita. Tapi cuma nak Tuhan buka pintu ni ada dua. Iaitu kena takut Tuhan, Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Iaitu nak kena takut Tuhan maka Tuhan akan buka jalan kita insya-Allah.
Lepas tu orang-orang duk usaha, berniaga apa semua. Kadang-kadang tak ada, dekat naik-naik lagi. Sabarlah, ada satu masa. Ada satu masa, wallahu wasi'un alim. Tuhan tahu kata bila kita sesuai, Tuhan nak uji harta, uji kita jadi kaya insya-Allah. Kadang-kadang Tuhan nak latih kita, nak uji kita masak dulu. Tuhan nak kebaikan untuk kita. Susah dulu tu biasa. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya ada serta kepayahan ni, kesenangan mudah. Serta payah tak ada mudah insya-Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah. Jangan terlupa Allah insya-Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kita jangan jadi orang yang lupa Tuhan, maka Tuhan buat dia terlupa nak turut perintah Allah. Bila dia terlupa Tuhan, maka Tuhan buat dia terlupa nak turut perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu pula kita jangan sombong. Kita prihatin, iaitu kita ada perasaan nyanyi pada fuqara masakin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuhibbul fuqara, Nabi kasih kepada fuqara wal masakin, orang miskin, wa yajlisu ma'ahum, duduk sekali mereka itu. Itulah. Dan kita orang-orang mari kerja dengan kita, banyak orang sikit tak apa, kita ni nak tolong. Jangan jadi sepong atau apa. Ada banyak orang sikit, anak kali kita laba tak ada banyak, tapi kita belalah orang susah mari duduk dengan kita. Banyak orang sikit kerja kita. Kita tak ada 4 orang tapi kita ambil 5 orang lah. Duit kita lebih sikit, boleh gaji orang niat tolong saat ni tu, boleh pahala pula situ. Itulah. Di mana wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha. Kalau kita terpaksa, maka kita peroyak molek fakullahum qaulan maysura. Kecek molek lah. Tak apa, nanti dulu ada mau minta duit, nanti kita tak ada lagi. Tapi masalah lah ni orang ni hak nak nipu, ada dia minta bertai orang tak bayar pula. Situ pula masalah. Cuma kita kena tengok-tengok lah. Demo tak ada sungguh kita hak makan, ada mau nak bertai banyak tak sah duit ni jadilah. Duit untuk nak makan. Demo tak ada sungguh kita beli beras kuning ke demo. Seni. Demo makan kita boleh pahala. Hak tu orang tak sewi duit bukulan ini. Orang beli barang itu buku ni dah. Karena orang ni kadang-kadang tak khabar ingat apa kata boleh. Apa kata boleh duit saat ni tu free, tak kerja pula. Beli barang tak tukar lu apa semua. Situ masalah pula. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataqud maluman mahsura. Dan janganlah kau jadi tangan kau dibelenggu daripada tekak. Ikat sini, ikat paling kau ni, tangan paling kau ni belenggu di tekak. Maknanya tak sewipa ke panggil. Tak ada tubek kau tu dak. Tak ada halal dak, paling kau ni. Jadi tak sewipa. Saya dah kupik kedekut. Alladzina ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang ada suruh orang saat ni kedekut pula. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Lepas tu pula dia tusuk barang hak tu hawi ke dia. Wallahu la wa'tadna lil kafirin 'adzaban muhina. Tuhan kata kami cadai untuk orang kafir itu azab yang azab yang menghina ke dia. Tu. Kita jadi ikhlas sungguh lillahi ta'ala, tak apa. Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kedekut lajak. Wala tabsutha kullal bast. Jangan Allah habis. Fataqud maluman mahsura. Maka akal jangan melampau dah. Maka akal tidak dapat barang yang akal nak nafkah pula, susah pula. Sedekah banyak berdoa, habis duit, bila tak ada sana enggak kau duk menengung pula. Sebab tu Islam ni tengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Hak molek-molek
Sebaik-baik kata ustaz, tengah-tengah. Jangan melampau, jangan kedekut sangat, jangan murah sangat, jangan porok telajak saat ni tak habis. Sampai ke anak kita. Kadang-kadang orang saat ni tu hidup borah dengan orang lain. Borah dengan anak bini tak borah. Masalah juga. Dengan anak bini saya, dengan orang lain tak saya. Ini masalah belaka. Sebab tu dalam Islam saat ni tu, fikir dalam Islam saat ni tu, jadi tengah-tengah. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. Dan di antara mereka tu orang yang berdoa kepada Allah, mintalah Tuhan beri kepada mereka itu dunia hasanah. Dunia hasanah. Ada anak, ada bini, ada kereta, ada motor, ada rumah, ada belaka cukup dekat senang kita. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat hasanah. Semua harta-harta dia semua jadi akhirat belaka, mutu dia, kereta dia untuk jadi jalan akhirat. Dan rumah dia pula penuh dengan berkat wa amal ibadat. Lepas tu pula, semua harta dia saat ni tu jadi akhirat. Benda-benda tu. Tu. Tuhan sebut. Sama berat. Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Sama berat. Wa qina adzaban nar. Dan minta jauh pada api neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Dan Tuhan sebut kata bagi mereka itu tu akan dapat bagi mereka itu usaha. Wallahu sari'ul hisab. Dan Tuhan sari' maha cepat hisab Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Tuhan nak bagi kita saat itu duduk tengah-tengah. Jangan kita saat ni tu kedekut telajak, jangan kita saat ni tu lorah telajak. Zakat semua saat ni duit zakat kita kena beri dah tu hak wajib. Lepas tu ada sedekah pula ya gitu. Dah semua. Kalau kita menega semua ni tu kita biarkan hati kita menega Nabi. Menega Nabi ni jaga customer atau jaga luka. Lepas tu pula untung taklah nak kaya selalu, tapi orang terikat dengan kita. Orang akan mari masuk kedai kita pula. Itulah. Itu di antaranya. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sadaqallahul azim. Ya tu dululah. InsyaAllah kita tengok soalan pula. 50 minit dah kita kecek. Lebih kurang. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. คนที่เสียชีวิตแล้วในช่วง40วันหลังเสียชีวิตรูห์ยังอยู่ที่บ้านเป็นความจริงที่มีหลักฐานหรือเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลkah bapa. Selepas daripada kita mati dalam tempoh 40 roh duduk di rumah ke atau telah duduk di mana? Tidak, ini tak betul, tak benar. Roh bila mati kita duduk di alam barzakh. Alam barzakh iaitu alam di antara dunia dan akhirat. Tidak baki akhirat lagi. Tapi tidak duduk di dunia. Tidak kelik duduk tengok, duduk makan, duduk gapo sekali orang rumah tak ada. Wa kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Ada Tuhan sebut ke? Iaitu Tuhan kata lagu mana? Jadi dan berapa banyak kami membinasakan sebelum daripada itu, dan wa annahum ilaihim la yarji'un. Ayat alam yarau kam bukan wakam lakna maaf. Awalam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun. Dan adakah mereka itu nampak kam ahlakna, berapa banyak kami telah binasa sebelum ada mereka qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un.
bahawa mereka itu tidak kembali pada mereka, mati tak ada kelek dah. Tak ada kelek mari rumah kita. Awalam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tak ada kelek mari dunia dah, tak ada dah. Tak ada kelek apa kita duk faham. Tak ada kelek ya duk le kubur tu, ya duk di alam barzakh, satu alam yang bukan di dunia dan bukan di akhirat. Orang kata roh tu duk kelek gitu. Tak, roh hidup di alam barzakh. Mai kiau tak ada tupa lah. Dia duduk satu tempat yang di Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahui. Itu roh. Pas roh ni kita tak tahu dia macam mana. Kulir ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. Tu wallahu alam. Buah sebah buat dengan tulai unta, adakah najis tak? Buah sebah buat dengan tulai unta, adakah najis? Tulai unta ni bila sembelih maka tulai tu tak kira najis, tidak jadi bangkai. Bolehlah kita ambil tulai saat ni tu buat, kerana tulai tu dia sembelih dah. Bila sembelih tak apa, sembelih. Unta kalau tak sembelih maka jadi bangkai, maitah. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khiziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihah. Diharamkan atas kamu al-maitah, bangkai. Diharamkan bangkai sebab tu tak boleh. Ada bila sembelih dah tidak dikira bangkai. Wallahu a'lam. Selamat tukun tirap cun. InsyaAllah semua yang masuk mohon cah insyaAllah. Pakat cah banyak insyaAllah. Kita setara tu lah pagi-pagi ni kita buat kebaikan, iaitu kita cah. Itu sahaja. Ad-dal wal khair ka fa'ilih. Orang hak tunjuk di atas benda molek semua orang buat. Yat khai tum hu thong hai ke rau. Lepas tu jual apa subang. Lepas tu belahana jual hak ni tu. Tak faham tu kan nak maksud gapo. Rau daerah sapo akhirat tham masjid kat balasah le rau pai ha khairok rau daerah sapo ha khairok tham masjid kat balasahแล้วเราไปหาแค่เรามารวมกันแล้วเอามาแบ่งมัสยิดกับบาลาซอได้ไหม? Kita wisapo pada kita untuk cari khairat. Maka kita sejik tak bala sahati. Ya hak ni ya kena tengok pada sapu tu orang buat tujuan apa. Bila sapu saat ni tu untuk kutip duit masjid, maka kita kena pergi masjid sahaja. Kalaulah dalam sapu tu kata untuk kita masjid dan untuk kita cari duit masjid dan duit balasah, maka boleh dua-dua. Sebab benda ni sakut paut dengan amanah orang wakil kita. Wakil ni menjadi amanah. Dia ni amanah dia. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang jaga amanah. Wajib kita kena jaga amanah. Itu setara tu lah. Kita buat apa orang turuh lah tu. InsyaAllah dah soalan maka sila tulislah. Stiker besar-besar tak sah. Nak tu tak boleh start lagi. Nak baca tak boleh, hilang. Baba แนะนำทุกเรื่องที่ได้ฟังได้โดนใจมากครับอัลฮัมดุลิลละห์ยาอัลลอฮ์ได้โปรดเปิดใจเราบ่าวของพระองค์เลือกเราบ่าวเป็นคนที่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและได้โปรดเลือกเราแต่ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ได้อินชาอัลลอฮ์อับดุลกะรีมฮะอินชาอัลลอฮ์semoga Allah Taala terima doa-doa kita minta insya-Allah.
Ni Amran ni dahฟังไปด้วยกรีดยางไปด้วยมาชาอัลลอฮ์tak apa dah inilah ญาติขายตุ้มหูทองแก่เราที่ใช้แล้ว 3,000 บาทเราบอกว่ามีแค่ 2,000 บาทเขาว่าให้ก่อนอีก1 สัปดาห์ค่อยจ่ายได้ไหมได้Okey kita mari jual subai kita 3,000. Nah, maka dia kita saat itu ada 2,000. Maka kita beli bagi dia. Beli bagi dia saat itu belum bayar mah. Maka mah ni tak boleh kita kena bayar dan biadin mislan bi muslim. Tak boleh kita tangguh panggil. Tak boleh bayar sore. Tu kita kena bayar cukup selalu. Tu kaedah mah. Lepas tu kalau dah seminggu lagi kita tunggu sehingga siapa seminggu lagi kok maka kita belilah. Situlah. Kerana mah ni ya syarat dia ya dan biadin mislan bi mislin. Kena terima selalu duit sama duit saat ni tu. Duit dengan mah ni tu kena tukar lalu jangan tak cukup jadi riba. Itulah jumhur ulama ada sebut. Wallah kalau mah lah, kalau bukan mah tak apalah. Alhamdulillah. Ini atas ada yang mudah tegur tu atas stiker tu dah. Alhamdulillah line clear Pasir Mas Kelantan. Alhamdulillah terima kasih dari Malaysia. Ya. ช่วยบอกความหมายของกุนุซุบุฮ์เพื่อได้ละหมาดกอซอหน่อยได้ Kunut subuh saat ni. Kunut subuh. Allah moleknya kunut subuh ni. Bahai. Bagi anak rumah tak? Mari. Tu kunut subuh saat ni dah. Allah makna ya molek nah. Makna ya tu molek nah dah. Kunut subuh. Apa ni kita pelik gak orang atau say kunut subuh ni. Kalau makna kunut subuh ni sunat muakkadah, apa ni sunat ab'ad dalam mazhab Syafi'i. Kalau siapa-siapa tinggal kok nak kena sujud sahwi lah. Karena ada hadis Nabi SAW qanata subha hatta faraqa al-hayat. Nabi kunut subuh sehingga wafat, sehingga Nabi wafat. Makna dianya Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami. Suruh Tuhan hidayah. Kita ni dalam golongan orang Tuhan hidayah. Allahumma hdini fi man hadait wa afini, dan wi kita sehat. Fi man afait, wi kita afiah, wi kita sehat. Wa tawallani fi man tawallait, dan tawallani iaitu minta Tuhan jaga kita, merintah kita. Fiman tawallait. Minta Tuhan jaga kita. Wa barik li fima a'tait, dan berkatkan bagi hak Tuhan kita. Wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait, dan minta Tuhan jauhkan bagi hak tak molek. Kalau ada Tuhan qada nak berlaku nak tak jauh. Pas 5 kali kita minta pagi-pagi belum ada kita nak tubik rumah molek benar. Molek benar sebab tu Allah kata perhati makna kunut subuh ni, kalau Allah selamat kita pada hari tu, kita berdoa dah. Allahumma hdini, minta Tuhan hidayah. Wa afini, minta Tuhan kita sihat. Wa tawallani, minta Tuhan jaga kita. Wa barik li, minta berkat kita. Tu. Lepas tu pula minta jaga jauh daripada benda tak molek. Molek benar benda ni. Sebab itulah. Tu maknanya tu makna kunut subuh sana. Orangคนที่ตายในวันกิยามะฮ์orang mati dah เขาจะได้รับทรมานในกุโบร์ไหมเพราะเขาจะต้องเดินทางไปpadang mahsyar. Orang yang mati dah ni kena ada azab kubur tak? Memang dalam kubur ni ada azab. Ada satu kali Nabi SAW lalu di 2 kubur. Faqala,
Nabi kata huma mu'adzaban. Dah. Kedua-dua diazab. Kedua-dua diazab. Wala yu'adzaban fi kabir. Dah, tidak diazab ada dosa besar. Kemudian Nabi kata bal yu'adzaban fi kabir. Dia saat itu diazab kerana dosa besar. Nah, salah satu daripadanya dia duk ngupak orang sokmo. Dah. Dan salah satunya yang keduanya orang tu dah kecing, dia tidak tudung. Nah, maka Nabi ambil al-asib. Asib ni iaitu pelepoh, tamar, hak basah lagi, hak lemak lagi tu ambil belah dua. Fa syaqqa syaqqain, Nabi belah dua. Kemudian Nabi cocok hak sanisa, hak nisa. Nabi ta'allahuma yukhaffafan min adzabihima atau kama qala, mudah-mudahan kedua diringan pada azab kedua. Maknanya ada azab. Dan ada Nabi SAW sabda, nah, surah Tabarak hiyal mani'ah min azabil qabr. Dan surah Tabarak boleh menghalangkan atau boleh sekat daripada azab kubur. Kalau kita baca semua, boleh itu ada azab kubur. Wallahu a'lam. Orang kita deki, kita pergi wayak mek, nah, pai bokพ่อแม่นั้นเป็นngupak mai. Orang kita deki, lepas tu wayak mek kita kata mereka tu deki jadi ngupak kedak. Dah deki ni kita kena ingatlah al-hasad. Tuhan minta jauh kan? So kita minta jauh qul a'udzu birabbin nas. Dan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Minta jauh pada hasid orang berdeki. Dan apabila ia berdeki, minta jauh pada orang berdeki lah. Maka Nabi SAW sabda, al-hasadu ya'kul hasanat. Deki saat ni makan benda kebaikan, kama ta'kulun narul hataba, supaya dengan api makan kayu. Dan kita kena jauh daripada berdeki, tak boleh berdeki. Maka bila kita saat ni tu tahu kata orang tu deki, kita goyak mek kita. Remo tu deki, maka kita goyak mek kita untuk nak uya tahu supaya boleh nasihat dan apa sahajalah. Boleh tak dia mengupak? Ngupak ni asalnya dosa besar. Tuhan sebut wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ngupak tak boleh, tapi dalam masalah ni kita goyak mek kita dah untuk nak tanya pendapat dia apa, ini tidak dikirakan mengupak lah. Dan kita kena jagalah, kena wayak mek kitanya, dan jangan dia saat itu hidup kecek orang ni dan sebagainya. Cuma kita mesyuarat istisyarah, orang panggil kita mesyuarat dia, dapat nasihat pada dia nak buat lah mana. Supaya mau wayak terima tu kok dengan kita kok tak leh lah. Kalau dengan kita kok gitu gini macam-macam, maka kita berwayak dia tak apa, kita sobailah. Tak apa nak buat lah mana orang ni. InsyaAllah kita berdoa semoga lama-lama saat ni tu dia hilang sendiri tu. Gitu. Wallahu a'lam. Bagaimana cara kita sapu muka atau sapu hubung kemudian daripada salam yang betul apa? Sapu muka ni benar khilaf ulama. Ada khilaf ulama. Hak sapu muka, hak ceraknya iaitu lepas pada berdoa. Lepas pada berdoa ni iaitu sapu. Lepas pada berdoa ni banyak hadis-hadis yang sebut tentang masalah kita apa ni sapu muka dan sapu selepas pada berdoa. Ada Nabi SAW masahal wajha ba'da salah, ada selepas ada semaya kan. Ada hadis pada Umar radhiyallahu anhu, kan Rasulullah SAW, ada Nabi SAW idza madda yadayhi fi du'a. Nabi apabila dia Allah dua tangan dalam doa, akak dua tangan lam yaruddahuma. Nabi tak letak, tak ambil kelik lah, tak ada kembalikan dua-dua tangan hatta yamsaha bihima wajhah. Ni hadis riwayat Tirmizi. Saya enggak sapu muka. Tu lepas dah doa. Dan ada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi tasallallahu mintalah Allah bibutuni akufikum. Mintalah Tuhan dengan dua
perut tangan, dua tapak tangan kita ni. Minta gitu. Dah. Wala tasalu bidhuhuriha. Jangan minta back ni. Tak boleh minta back ni. Fa idza faragtum famsahu biha wujuhakum. Ni riwayat apa ni Abu Daud. Apabila kamu selesai maka kamu sapu muka. Nabi suruh sapu muka. Dan ada hadis riwayat pada Abi Umamah radhiyallahu anhu qila ya Rasulullah. Nah, dikatakan wahai Rasulullah ayyud du'a asma'. Mana doa lebih dengar qala jawfal lail. Nah, wa duburas salawat al-maktubat. Nah, doa mana lebih Tuhan dengar, Tuhan terima? Nabi kata doa di tengah malam dan selepas semaya. Jadi lepas semaya saat ni tu Nabi sapu. Lepas tu kita ni nak sapu muka. Kamar ni pada salah, lepas dah salah. Dah. Kita ni baca doa lepas dah salah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, mata sapu tak ada apa, sapu kini ya. Tak apa. Dah. Tu. Sapu tak ada masalah ke apa. Benda tu lepas semaya dah. Tak usah cara ada mau duk kata bid'ah ke apa tu. Dah ya payah hak tu. Dah. Bukan payah ke apa tak payah tu jadi tak boleh berlaku. Kita buat seplek juga segitu gini macam-macam cuci banyak dah. Dah dalam keadaan ulama kata boleh. Maka kita buat apa hak orang duk buat. Dah lepas tu pula hak ada nas ada gapo lebih kurang tak apalah. Itu bukan rukun, bukan sunat hai'ah. Tak ada katalah tupa kali. Dah itu saja wallahu a'lam. Rawan Yasin ka kulluhu haka pomes ya ciwit yang raiban kah. Kita baca Yasin Nabi SAW sebut Yasin, surah Yasin qalbul Quran. Yasin itu surah apa ni hati Quran. La yaqra'uha tidak bacanya rajulun yuridu wajh Allah, tidak baca seorang hak nak kerana Allah wad darul akhirah dan hari akhirat illa ghufiralah, malaikat diampunkan dosanya. Nabi tak iqra'uha ala mautakum, hendaklah bacakanlah Yasin kepada orang yang mati. Maka kita baca Yasin, kita baca kulhu, lepas dah kita baca saatnya maka kita hadiah pahala. Allah Taala, ya Allah jadikanlah pahala ni hadiah kepada si mati, sebut nama seorang-seorang. Wallahu alam. Dia mati meninggal anak yatim, lepas itu di rumah dia buat jamuan mereka. Apakah hukum buat makan harta anak yatim hurai? Dia tinggal anak yatim, maka orang ambil duit saat ni tu, harta anak yatim pergi buat makan. Harta anak yatim saat ni tu gini. Pertama, bila seorang tu mati, dia ada kena tengok. Duit-duit dia saat ni tu ada ke tak ada. Bila ada saat ni tu kena buat. Pertama tajhizul mayyit, iaitu cara mayat. Habis banyak mana untuk buat mayat gali kubur, kain putih dan sebagainya. Maning apa semua siap. Habisnya nak cabut situ. So, yang kedua pula kena tengok ada hutang ke tak. Kalau tak ada hutang, habis. Tak ada kawan nazar, ada ke tak. Wasiat, ada ke tak. Puas haji, ada ke tak. Bila tak ada, habis tu hak lebih tu dikirakan harta tarikah, harta pesaka. Maka harta pesaka saat ni, maka harta pesaka ada anak yatim, maka itulah harta anak yatimnya. Dan kita kena bagilah, kena bagi. Dan bila bagi siap dah, maka ada harta hak tidak jadi harta anak yatim, ada harta hak anak yatim. Maka harta anak yatim ni tak boleh. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang yang makan harta anak yatim dalam keadaan zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang tu duk makan api dalam perut dia dan akan nyala api di akhirat nanti. Sebab tu haram, dosa besar orang makan harta anak yatim. Lepas tu orang buat kuluhu tu bukan ambil harta anak yatim biasa, duit orang dua hari biasa gak orang dua hari. Lepas tu pula duk make duit lebih kurang demo duk sedekah, barang demo hari tak tu. Kalau harta anak yatim semua tak boleh baik. Tak boleh baik. Kerana apa? Kerana harta anak yatim ni haram makan. Yang kedua pula nya harta anak yatim ni kita nak haru tak boleh. Yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allah la'anatakum innallaha azizun hakim. Harta anak yatim ni kita tak boleh nak ambil, kita kena islah wak iko banyak, wak iko subur. Lepas tu nak wak makan ke apa semua, wak makan ni memang tak boleh ambil lah harta anak yatim, wak ambil duit lain lah.
duit lain. Duit adik-adik dia buat kuluhu, dah duit demo hari tak apa, kerana itu bukan harta naik hati. Dah barang-barang demo hari macam kuluhu semua. Dah demo hari barang hadiah apa nawak atau takziah. Itu tak apa. Dah itu bukan harta saka dak. Wallahu alam. Kalau sujud nak ceraan Allah Maha tinggi dah mai. Dalam sujud kita dia ingat duk baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dalam hati kita Allah Maha tinggi, Allah Maha besar, boleh ke tak? Dalam hati tak apa, tak batas maya. Dah kita ingat Tuhan gitu tu, di antara Tuhan sebut wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan waqumu lillahi qanitin. Tawaya khusyuk tu di antara ingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Fang dua kredit yang mengankan set mai rutu ialah alhamdulillah lah. Motong le sampai kita dengar kali. Mulai dah. Cak fang ustaz son put fang pai dua wing ออกกำลังกายฟังไปด้วย alhamdulillah tak apa. Dah. Tu kita berjalan bela-bela lari bela-bela tak apa, tak ada masalah ke apa dah. Ya agama ni yang mudah ya. Mudah kita dengar apa kita boleh buat. Dah kita boleh buat lah nalah tulah. Nah wa qalu sami'na wa ata'na ghufra'an fattaqullaha mastata'tum wasma'u. Tuhan kata, takutlah Tuhan apa kita boleh buat. Wasma'u naklah kita dengar. Wa ati'u naklah taat. Wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dah gitu yalah kita buat apa kita mampu. Alhamdulillah. Dengan sebab kita ada internet ni, dah ada Facebook, ada gapo, kita boleh dakwah secara luas. Saya alhamdulillah dah kita wasa kalau tak ada buka pondok pun tak apa rahlah ni. Dah orang sat ni rajin ngajar le Facebook je. Tak ada buka pondok pun tak apa. Karena gapo? Karena buka pondok nak ngajar kan. Pas ni boleh ngajar dah. Boleh ngajar. Pas tu pula buka pondok orang tertentu mari. Dah budak-budak ngajar. Hak ni orang awam, orang hak tak tahu, orang hak duk kerja, duk gapo, duk nak tahu benda kecil-kecil. Dah benda-benda tu banyak lagi. Dah alhamdulillah kita boleh ada jadi sebahagian pada orang yang buat baik dan untuk tunjuk jalan kepada orang Islam dalam masyarakat. Alhamdulillah. Nah. Mesia ciwit leo kotong bank sapsin. Kalau mak mati kena bagi tak saka. Kita kena ingat gini. Dah. Saka ni harta ni ya hak masing-masing. Ayah ada harta dia, mak ada harta dia. Bila mak mati, maka ada harta cuma yang kena tengok sinilah. Kalau harta saat ni tu mak pak saat ni tu duk kerja sekali dua-dua, kerja sekali pakak beli barang sekali. Dah syarikat orang bagi bila dia mati kena bagi dua lu harta saat ni. Kena bagi dua bank tu baik dua, bahak mak sekian, hak pak sekian. Maka hak pak tak mati lagi, maka hak pak cabutlah dia. Tak ada kena bagi hak dia kerana tunggu dia mati dulu. Lepas tu mak kita mati dah, maka hak bagi mak saat ni kena mati. Apa ni hak bagi mak saat ni tu kena bagi. Bagi saat ni tu tengoklah siapa ada kata ada tok laki boleh pada mak. Kalau ada anak, tok laki boleh serobok senang suansi. Kalau ada anak saat ni ada naik atas nak tina, maka asabah. Itu saja. Kalau pak mati, bini pun boleh juga, boleh sumun kalau ada anak satu berlapan. Ya gitu ya bagi pusaka tu. Dah getah bini tu ada pusaka. Jadi pusaka supaya tula juga. InsyaAllah lah bapak kita tu bakat cerah banyak insyaAllah. Wallahu a'lam. Kulim jelah barakallah. Alhamdulillah. เคยได้ยินสามีภรรยานอนหัวไปทางกิบละได้ไหมบ้าบ่ tidur saat ni tu adakah tidur laki bini tidur pala ke kiblat, pala hadap kiblat. Dia orang panggil tidur ni dia ada sunnah ni kita tidur supaya orang mati, supaya orang taruh kubur tu, iaitu tangan kanan duduk sebelah bawah, pala ke hilir miring, lepas tu pula kaki kita hadap ke hilir, hadap ke hulu, dia tidur kat tu. Itu sahaja cara Nabi SAW. Tidur Nabi SAW. Lepas tu hak lain pada tu harus. Ada hak makruh ni tidur muka hadap ke tanah, hadap ke latah. Maka hak tu makruh. Itu sahaja. Dan adalah lebih kurangnya cara tidur saat ni. Lepas tu pala kiblat tak apa. Tu. Kalau kaki hadap kiblat kurang molek lah. Kalau ada sit, ada tudung, kalau kurang molek lah orang panggil. Makruh dan sebagainya. Itu saja wallahu a'lam. Alhamdulillah kuliah bapa adalah makanan roh bagi semua yang Allah Ta'ala pilih mendengar. InsyaAllah lah pagi-pagi ni makanan roh ni lapas pengen jasad. Kalaulah orang ni kalau roh tak makan benda molek-molek, maka jadi gelepar, jadi tak molek.
Dah jadi bunwai, jadi macam-macam lah. Supaya dengan jasad lapar seperti juga, roh lapar seperti juga. Duk jadi tak molek kerana kita tak jamu kebaikan. Roh dia lapar kebaikan. Dia dah makan kebaikan dia. Buat kebaikan banyak mana maka roh tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Seorang kan? Nah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, nafsu diri hak mutmainnah, hak dak sebut Tuhan semua. Wallahu a'lam. Semaya sunat subuh ni kena bila kita buat? Semaya sunat subuh ni kita buat sebelum semaya subuh, selepas pada masuk waktu subuh. Nak semaya sebelum ada masuk waktu subuh tak boleh. Kerana waktu sunat subuh tu ialah apabila masuk waktu fardu subuh. Dah itu saja. Dah habis waktunya sehingga habis waktu subuh. Dah itu saja. Wallahu a'lam. Dah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Mi percam dengan doa rutang Al-Quran dai mai. Kita saat itu uzur, adakah kita boleh baca Quran, hafal Quran boleh ke tak? Asalnya Nabi SAW sabda la taqra'u al-haid walal junubu syai'an minal Quran. Tak boleh baca orang haid dan orang haid saat ini tak boleh baca dan orang junub sesuatu daripada Quran. Tapi ada ulama mutaakhirin, ulama Syafi'i yang menghukumkan ada 3 jenis manusia atau 3 jenis perempuan yang uzur boleh baca Quran. Pertamanya, dia uzur tapi dia tu hafizat lil Quran. Dia orang ngapa Quran, dia ingat Quran, dia nak pelajar Quran. Nak pelajar untuk takut terlupa Quran, maka ulama mengharuskan. Yang kedua pula, orang hak baca Quran, orang uzur, tapi dia nak dia uzur, tapi dia nak ngaji atau nak mengajar. Nak mengaji Quran, nak mengajar Quran ni pun ulama istisna, mengkecualikan. Dan yang tiganya ada Quran hak jadi azkar maksusah. Contohnya kita nak naik kereta, motor, disunatkan kita baca tapi kita uzur. Baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanalladzi ayat Quran, maka kita baca boleh kerana dia azkar maksusah. Kita baca tu boleh. Dan seperti itu juga kita baca ayat kursi sebelum tidur. Idza awaita ila firashik faqra ayatal kursi. Nabi kata, maka kita nak tidur suruh baca ayat kursi. Maka itu orang panggil azkar maksusah. Boleh kita baca dengan syarat kita kena niat zikir lah. Wallahu a'lam. Gosok gigi keluar darah bulan puasa batal ke? Beruh gigi bulan puasa tu baik darah batal ke? Tak. Gosok gigi ni tak batal, telai darah tu batal. Sebab tu kalau tubik darah celah gigi kita telai batal. Kerana tu dia dipanggil ajnabi suku. Sebab tu dah kita kena jaga, kena komo dulu. Komo bersih molek. Tak ada dah darah, maka pada ketika tu tak apa. Batal puasa dah. Itu wallahu alam. Sami perayaan non pai tang kiblat dai mai baboเคยได้ยินว่าไม่ได้ terima kasih. Ni jawab dah tadi dah. Jadi ada orang masuk guna tanah luang. Pluk yang pluk ทุเรียนต่อมาเขาเสียชีวิตแล้วที่ดินดังกล่าวจะแบ่งเป็นมรดกได้ไหม Orang masuk dalam tanah kerajaan. Maka dia nak bagi tanah saat itu, boleh tak? Dia bukan milik dia, bukan milik dia, maka tak boleh nak bagi. Tapi bagi hak tu boleh. Tapi kalau kerajaan bui kepada dia boleh guna, orang panggil tip krong sokor, tak apa juga. Hak tu boleh bagilah. Dan kalau kerajaan tak ada ui apa, kerajaan ni tak ada make pos lagi, tak ada kerja kat duk situlah. Hak tu bagilah, bagi pohon. Pokok hak ni tu pokok hak dia tanah, maka bagilah mengikut tu. Nak bagi harta langsung takut sikit lagi tak boleh. Dan orang panggil harta ni sebenarnya tanah ni tu hewak untuk manusia. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Tu hewak untuk kita. Ya ada bab la fiqh ihyaul amwat, menghidupkan tanah-tanah hak mati.
Dah kita boleh milik dari segi hukum Tuhan kalau orang tak ada cara apa kok. Dah. Tapi bila kita milik di situ di isi KJL tu takut tak jadinya. Bila tak jadi, maka pada ketika tu dah kita saat itu bila tak jadi kok situ masalahnya. Nak bagi tu. Wallahu alam. Nak bagi tu boleh lah. Nong tanpa kap nong tame tengkanได้ไหม Adik sebelah pak dengan adik sebelah mak. Kita kena ingat sini deh. Orang hari kita nikah ni ayat. Kalau dua beradik tak boleh. Sama ada orang panggil adik-beradik sepak atau adik-beradik semek. Semua tak boleh nikah. Hak boleh nikah saat ni tu bukan adik kakak. Demo ni mari nikah dengan orang Tina seorang. Orang Tina ni ada anak dengan pak lain seorang. Dia ni tak ada anak Tina. Dia ada anak nyata dengan mak lain. Maka hak tu bukan dua beradik. Mak dia suku-suku, pak dia suku-suku, maka hak tu nikah boleh. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Orang kita tak boleh nikah. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Illa ma qad salaf. Tak boleh. Kita nikah. Orang hak pak kita nikah dah mak tiri kita lah. Hurimat alaikum ummahatukum, mak tak leh. Wa banatukum, anak kita tak leh. Wa akhawatukum, adik-beradik kita tak leh. Wa ammatukum, mak saudara tak leh sebelah pak. Wa khalatukum, mak saudara belah mak. Lepas tu pula wa banatul akh, anak saudara sebelah balik abang kita. Wa banatul ukh, anak saudara balik kakak tina atau adik tina. Wa ummahatukum allati arda'nakum, mak nyusu kita. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan adik-beradik nyusu tak boleh belaka. Wa ummahatu nisaikum, lepas tu pula tok tua kita tak boleh juga. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Mak tiri, anak tiri tak boleh juga. Dengan syarat kita jadi mak dia lah. Lepas tu wa antajma'u wa halalu abnaikum alladzina min aslabikum, natu tak boleh juga. Lepas tu wa antajma'u dan bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Lepas tu pula nak hipung di antara dua adik ipar, kakak ipar nak hipung adik ipar, orang panggil kita nak nikah mek hak tina akak dia tak adik sekali, maka tu pun tak boleh juga. Lain ada tak ada apa. Kena witi molek saya tak faham mana ya tulis tak ni. Tapi kalau sepak atau semok maka tak boleh. Dikira kedua beradik juga. Orang panggil banat atau orang panggil apa ni wa akhawatukum. Tu.คนที่เล่นแชร์ทองราคา hukum อย่างไร main share mah saat itu main share mah saat itu orang tu pergi beli mah, pergi beli dasar tah gapo orang duit dia orang wakil ke orang gapo tu pakak pergi beli wikaya tu ke baik mana. Sebab tu benda ni syubhah. Ma yuribuk ila ma yuribuk, benda ni tak cacin mana payah. Kerana apa? Kita pakai hipung duit, lepas tu duit ke demo tu kita buat apa tu? Kita wakil ke, kita duit dia ke gapo? Lepas tu dia beli mah pula. Lepas tu pula orang juga beli mah ni tu pula pergi beli mah tangan dua. Pergi cuci molek, lepas tu make laba dia pula rush tipu pula situ. Orang amanah pada dia. Tu maka benda-benda jenis ni tak usah main lah. Tak boleh. Wallahu a'lam. Kerja makan gaji ditanakan di bank, adakah termasuk gaji duit riba? Kita kerja ditanakan ni, ada ulama ada dua syarat kita boleh kerja ditanakan hak riba. Dengan syarat pertamanya kita tak ada kerja lain. Payah kerja. Darurah atau kita campur terpaksa. Yang kedua kita bukan mubashir, bukan bahagia sincere betul-betul. Kita bukan bahagia sincere betul-betul, bukan bahagia riba betul-betul. Kita hanya counter, terima duit saja. Itu saja ulama kata boleh, tapi dengan syarat campur darurah, tak ada kerja lain, payah kerja. Itu saja. Tapi kalau mubashir maknanya kita ni orang juru buat riba terus, maka itu tak boleh. Itu pun boleh ulama kata darurah, boleh syarat darurah tu kerana bank tu bank riba. Bila bank riba,
wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita tak boleh kerja, tak boleh sokong benda tak molek. Moga-moga benda ni benda tak molek riba. Bila benda tak molek, tak boleh dah kita nak pergi sokong. Bila kita nak sokong tak boleh kerja tak boleh. Tapi ulama ada sebut kalau kita campur tak ada kerja lain ke, susah ke, maka kita boleh kerja situ dengan syarat jangan mubashir, jangan kita secara langsung yang buat duit riba itu saja. Kita terima counter saja. Wallahu alam. Kau hai putih tapit ni darab rezeki halal insya-Allah. Ada yang mengatakan bercakap di hadapan itu mengumpat dan berkata di belakang itu memfitnah, minta baba tolong bagi penjelasan. Ada orang hak kata kecek depan tu mengumpat di hadapan, kecek depan tak panggil ngumpat. Orang panggil aib, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Talmizu anfusakum, kita buat dia malu dan sebagainya. Kita kata dia depan lalu. Dan berkata di belakang itu mengumpatnya. Itu kecek belakang itu mengupaknya. Ngupak ni kerana dia tak tahu. Dia tak boleh nak jawab apa. Tak tahu betul ke tak betul. Kita hidup kecek. Boleh dia tak tahu. Dia tak benar. Tak betul. Ya orang ni. Kadang-kadang kita mikir selapih. Banyak kan. Kita tak tahu contoh dengan Allah. Kita kata remah tu kupik dah tak wih. Padahal dia tak ada duit pecah misal. Allah kita ke jalan mah. Dia tak sedekah duit anak kita. Ya ada duit 1,000, nak duit 1,000 ke duit pecah tak ada. Kita suka jahat kali kata remah tu. Boleh ada dia saya tak ada duit pecah. Kita hidup mengepak suka jahat dah. Orang kecek kalau Allah dekuk mereka itu. Orang tu. Tu sebab tu itu lain-lain. Ngupak ni tak leh. Walai tabak tu kemarin sebutlah Nabi SAW sabda ra'aitu qauman lailata usriya bi, aku nampak satu kaum malai aku Isra sana itu. Mereka itu yakhrishuna wujuhahum azfaruhum min nahas, kuku-kuku itu daripada maga. Yakhrishuna duk garu. Wujuhahum wa sudurahum, muka dan dada. Duk garu muka, dada ke apa semua. Qala, Nabi kata, man haula Jibril. Siapa fak tu? Jibril kata, haula humul ladzina ya'kuluna luhuman nas. Orang duk makan daging orang. Maknanya orang duk ngupak. Itu saja, wallahu alam. Taraput orang di kongkau capin kam ninta mai. Kita kecek barang molek tak apa, itu puji. Kita puji dan kita kecek molek. Kita kecek molek. Tak apa remo tu berjuruh dah, masya-Allah sungguh dah, maka itu tak apa kita kecek tu. Tu tak boleh kita aib malu ke dia. Kita kecek masya-Allah orang tu, Allah alhamdulillah sungguh dah berjuruh, tak ada lah budak. Ni Kak Amah kata ni Wahabiyah bid'ah, Rian ye kau bid'ah, Wahabibah. Memanglah insya-Allah saudara kita juga Wahabi ni, cuma kita doa semoga mereka dapat petunjuk hidayah jauh pada segala fitnah insya-Allah, dan semoga Allah Taala tunjuk supaya tidak jadikan benda kecil-kecil jadi besar insya-Allah. Nak ambil wuduk macam mana kalau anggota wuduk yang wajib seperti kaki yang berbalut kerana luka? Hak ni orang panggil ada sebut dalam kitab fiqh iaitu ba' al-mashu 'alal jabirah. Bak sapuh di atas jabirah. Ada barak sapuh di atas jabirah tu saja. Sapuh di atas tu saja. Kalau dia cemar. Ni ada Nabi sebut imsahu 'alaiha, hadis ada ketika ada seorang sahabat. Dia berjunub, dia mimpi berjunub, lepas tu pula dia tidur, bangun mari nak mandi tak leh. Dia nak tayammum, dia tanya para sahabat tu tak leh nak mati. Maka kali ayat Nabi taqatalahumullah. Lepas tu pula Nabi kata, kalau semula-semula kau imsahu 'alaiha, suruh sapuh letak dengan air cukup dah tu. Ambil sapuh dengan air letak pak baruk cukup dah semaya sah. Tapi kalau cemar bawah tu kena semaya iadah semula atau qada. Kalau tak ada cemar apa cuci tak ada masalah ke apa. Itu sahaja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tak ada perintah sesuatu mereka ada luas.
Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tuhan tak ada jadi payah ke apa. Kita dah payah menyusahkan kita sendiri. Wallahu a'lam. Ayuk lup yatim tung sipar. Dia anak yatim ni memang apabila balik habislah keyatiman dia. Bila balik tak ada yatim lah. Dia suka ketika dia yatim. Yatim siapa umur 15, siapa umur balik saja. Duit orang nawak bagi orang mati bolehkah kita makan buat peribadi? Dah. Duit hak orang wi saat ni tu bukan duit pesaka. Maka tujuannya iaitu dua perkara. Biasa agak pertamanya nak meledakan beban waris keluarga si mati. Karena ketika Nabi SAW pada masa Nabi kata isna'u at-ta'am li ali Ja'far. Nabi suruh buat makan untuk keluarga Ja'far, maka keluarga Ja'far buat nakal Nabi ni pakat makan, suruh wi makan dah orang wi sana tu untuk makanlah, untuk dia makan, kerana dia tak boleh kerja ketika mati keluarga ni kena tunggu rumah, ada orang nawak, ada orang apa semua nak pergi situ sini tak boleh, dan dia masih sedih lagi nak kerja, tak ada semangat apa semua, maka kita buat makan. Tapi learning ni kalau kita buat makan, nak makan tak habis ke amal, maka kita pun wi duit maqasid cik tanarum atau tujuan sama saja nak meledakan beban dia, maka kita wi dia boleh nak makan, dan nak beli wak nasi, nak beli gapo untuk masa tempoh hak dia duk susah dan dia sedih saat ni. Maka tak ada gapo pada ketika tu. Dia makan, tapi cuma kok duit ni orang panggil duit hak warasah semua lah, hak keluarga orang hak boleh tu kok, maka makan untuk dia lah, dan dia untuk nak jamu gapo orang mari apa semua boleh. Dan duit ni bukan duit tarikah, bukan duit pesaka dak. Itu saja, wallahu alam. Cuma nak makan sorang ni tak boleh lah, orang panggil untuk keluarga lah, untuk keluarga. Pauya pun kubur dah mai kerap apa? Tak kubur ni nak bakar api tak kubur tak boleh dah. Nak bakar atas api tak kubur tak boleh. Karena itu menyakiti berjalan tak boleh. Kan ada sebut oleh hadis Nabi SAW, la ayyamshi ahadukum ala sayfin, bahawa kamu jalan di atas pedang khairun min ayyamshi ala qabrin, jalan di atas pedang tu, mata pedang tu lebih baik pada jalan atas kubur lagi. Pas bakar api menyakiti kubur. Dan sebab tu tak boleh. Lepas tu pula orang panggil kita ni ada sebut oleh hadis lagi, la ayyamshi ahadukum ala jumrah, bahawa kamu jalan di atas bara api, fatakhriqa wa takhlusa ila jildih, lepas tu menghanguskan api tu makan, lepas tu temuh masuk sampai kulit, khairul min ayyamshi ala qabri, lebih baik pada jalan di atas kubur lagi. Sebab tu bakar api ni tak patut benar lah. Maka bila tak patut, tak boleh kita nak bakar. Bila tak bakar tak boleh ni kita nebah sajalah, pandak sahaja. Kita nak cabut tu pun tak molek dah. Makruh, setengah ulama kata makruh. Sebab apa? Sebab tu hasbu tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innallaha kana haliman ghafura. Jadi tu hasbunya semua akan bertasbih pada Allah. Tidak ada sesuatu pun mereka bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita rupuk di atas kubur, maka rupuk tu akan bertasbih pada Allah. Sebab tu makruh kita cabut dan sebagainya. Wallahu a'lam. Lama qada subuh mai kunut dai mai. Supaya subuh tak baca kunut. Bila tak baca kunut, dalam mazhab Syafi'i kena sujud sahwi, kerana kunut ni sunnatun ma'dhiyatun, sunnah ab'ad. Sah semaya kita. Kalau tak baca pun alhamdulillah. Bolehkah kita solat teman kepada orang yang dah lama mati? Bolehkah kita solat teman kepada orang yang sudah mati? Lahana tu. Kita semaya teman. Saing ke mana? Semaya goib ke semaya apa? Kalau semaya goib saat itu ada ulama mengatakan tak ada waktu yang menentukan. Ada lama mana tak boleh semaya gaib. Dah boleh kita semaya lama pun. Lepas tu kalau maksud kata bolehkah kita solat teman semaya gati pada orang mati?
maya gati ni tak ada. Puasa gati ada. Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh. Ada sebut tu. Semaya tak ada. Bayar kafarah. Bayar fidyah yalah. Waktu mazhab Hanafi dia kata boleh. Wallahu a'lam. Lepas semaya subuh wiridเสร็จทำน้ำชาพูดกับสามีเปิดฟังบาบอแชร์หาเพื่อนคุยเรื่องที่บาบอสอนบางครั้งตกใจกับคำถามว่าบางอย่างคิดว่าทำได้แต่ขัดต่อหลักศาสนาitulah kita kena witahulah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kita tanya orang kalau kita tak ni tak tahu. Wajib. Wajib kita kena tanyalah insya-Allah. ตุ้มหูทองที่เราซื้อนั้นเราก็ใส่แล้วจะทำอย่างไรต้องส่งคือเจ้าของหรือไม่kah babo ya orang panggil bila kita beli dah tak apa pergi duk kita lah lepas tu kita pergi bayar lebih lagi lah muka kita akad jual beli ada jalan-jalan hak speak ulama sebut bahawa bila jadi sil'ah jadi barang saat itu boleh kita jual secara insurans ada sikit-sikit lah tapi kalau kita saja-saja kita tahu dah tu tak usah lah beli tapi kita tak tahu kita pergi bayar dia selepas seminggu dia panggil jual beli ni asal tangguh boleh bayar sore tu boleh tapi mah dia tak boleh itu saja wallahu alam แม่เสียแล้วแต่พ่อไม่แบ่งเพราะพ่อบอกว่าให้ลูกแล้วก่อนเมียใหม่มันผิดหุกมmek mati pok tak ada wih harta kepada anak selepas ada bini baru ni bini baru ni pun masalah juga ya harta ni bila seorang mati kena bagi harta hak bagi mek tu wajib bagi iaitu kena tengok dulu kena tengok kata harta pencarian sabsin hak dia cari sekali harta pencarian hak dia cari lelaki bini saat itu kena tengok ya kerja lagu mana lalu kerja saat itu bagai hak mari duk tu menego dua orang tu sama-sama naik dah turun pagi hak ni jual ada dia tina berat lebih dari atas lagi maka pada ketika tu saat itu bagi dua bagi dua bila bagi dua hak dia mek saat itu wajib kita kena bagi zakah kalau lah harta saat itu tak ada hak mek kita tapi mek kita mari kerja hak ayah kita maka pada ketika tu bagi pak mek segi hak mek nombor pak tu itulah lepas tu kita hak mek sah capur kena bagi wajib tak boleh nak oyak kata mek wi belakon dah lepas tu tak boleh lah hak ni tak boleh kata lah tu dia bersakar kena cakap cin jelah jadi syubhah tak boleh wallahu alam ไก่ที่บ้านไม่มีเจ้าของอยู่มาหลายปีตอนนี้มีลูกหลานเยอะมาหมดbila tak ada hak orang maka kita boleh milik huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim jadi barang tu hewak muka bumi untuk kita kalau kita pergi tengok ikan dalam sungai maka kita tak buka boleh kita maka itu milik kita tu hewak untuk kita ke pia ambil boleh orang tu lepas tu ayat ni tak ada tuan kita milik lah kita jadi hak kita dah banyak tahun tahu siapa maka jadi hak kita lah kita cara dia semua maka jadi milik kita wallahu alam ซักเสื้อในเครื่องซักผ้าไม่ซีเรียสซอห์ไหม kita kena ingat cara basuh oleh mazhab Syafi'i ya ada air ni orang panggil air mutlaq air musta'man air najis air mutanajjis air mutanajjis, air najis, ya ada capu-capu gitulah. Tapi kita buat kesimpulan gini, bila kita nak basuh dengan air basuh, hak automatik ni saat itu, hak sekaligus tubik jemur selalu, maka kena tengok kata kain tu najis ke tak najis. Kalau kain tu tak ada najis pun sekarang telah cukup dengan dia basuh tu biasa 3 kali, ya sekali, yang kedua, yang tiga, maka dah cukup untuk kita jemur pakailah. Kalulah kain tu tak ada najis pun sekarang. Tapi kalau kain tu najis, campur dengan tahi atau air kecing anak dan sebagainya, maka hak ni mengikut oleh mazhab Syafi'i, bila kita buh lah anjing, air hak mula-mula turun, hak sekali dengan sabun, orang panggil air najis. Bukan air mutanajis, air najis. Karena air tu saat itu, apa ni, air mutanajis lah. Air mutanajis. Jadi air hak campur najis. Air mutanajis, air campur dengan najis.
Lepas tu dia tubik. Dia kisah-kisah dia tubik air tu. Turun air pula. Turun air pula ni orang panggil air hot campur dengan air najis. Mutan najis lagi. Sebab dia ada bekas dia kain tu dia najis. Maka waktu turun sekali lagi, masuk yang tiga, orang panggil air nak buat air najis. Air mutahhir, air nak mencucikan air najis lah. Maka hak tu tidak jadi tidak jadi air mutlak lagi. Orang panggil buat air tu tak jadi mutlak. Maka kena kali keempat atau kali kelima. Barulah cuci air saning. Tapi dalam mazhab Hanafi ia tidak syarat kena air mutlak dalam masalah bab basuh. Cukup dengan air mutahhir, mutahhir. Air serupa dengan air yang tiga saning. Oleh itu dalam mazhab Hanafi mengikut fatwa Darul Ifta Mesir berkata bahawa kita boleh turut dalam mazhab Hanafi, dan itulah muftabih hak difatwakan dengan dia. Kerana apa dia kata? Kerana basuh dengan enjin lebih cuci pada basuh dengan tangan lagi. Lepas tu pula dalam mazhab Hanafi itu sah kita basuh dengan air mutahhir tidak mutlak. Maka pada ketika tu kita turut dalam mazhab tu. Saya pun turut mazhab tu lah. Turut fatwa tak Mesir. Bila ada ulama kata fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, kita tanya apa ulama kata boleh, habis cerita kita. Tak usah jadi susah sangat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tak ada suruh mereka ada luas. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tuhan tak ada menyusahkan kita. Tu ada setengah tolak sangatlah maya sunat dak. Basuh baju kalau maya sunat apa tinggal sokmu. Jadi belik orang kita nyo. Sebab tu agama Islam ni tak ada payah mana kali. Boleh kita turut dalam mazhab Hanafi satu-satu bab dalam bab ni bab tu, kerana enjing hak tu hawi orang Jepun dan orang-orang boleh buat enjing basuh saat ni tu. Itu nikmat yang Allah Taala beri pada kita. Maka kita guna. Dia buat. Kalau kita ada negeri Islam mana-mana buat, dia basuh 4 kali. Tapi taklah dia buat 3 kali saja. Maka dah cukup mengikut dalam mazhab yang berkata bahawa sah kita basuh cucu dengan 3 kali. Hak tu dengan enjing. Adapun dengan basuh dengan tangan ada pelik lah. Hak tu kita jeruh tu dia jadi cuci habis tu lalu ke basuh sekali tak apa. Waktu kita jeruh sirai. Tak ada masalah, turun sirai kali pertama, jeruh kali kedua pula, kali ketiga tak ada masalah apa lah hak tu. Basuh dengan enjing masalah. Wallahu a'lam. Raudun makat ti betis. Kita kena kikir jo anjing, kita pakai kain. Kena basuh ke tak? Kena basuh. Kain kita kena basuh 7 kali. Nabi SAW sabda, idza walagal qalbu, apabila hanya jilat ina ahadikum, bila jilat ina jana kamu, falyaksilhu 7 marrat, basuh 7 kali, ihdahunna biturab, salah satu dengan tanah. Wallahu alam. Doa tenun Jangan ya dah mai. Kita nak bangun, kita nak baca doa panjang lepas tidur, alhamdulillah boleh. Alhamdulillahillazi ahyana subhanal apa? Ahyana ba'da ma amatana wa ilaikan nusyur. Baca doa alhamdulillah. Tak apa. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah adalah. Lama Isra' wala naik, masuk waktu Isra' selepas daripada habis waktu subuh 15 minit. Wallahu a'lam. คนที่เล่นของไม่ดีใส่คนอื่นอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาหรืออามัลันของเขาไหมคะบาบอและวิธีแบบไหนบ้างคะจะให้สำนึก Orang ada buat, orang ada sihir, orang contohnya, maka apa dosa dia? Dosa dia Tuhan tak terima kerana sihir ni syirik. Bila syirik, Tuhan tak terima taubah dia. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi tak boleh kita syirik dengan Allah. Orang duk main sihir, duk buat ngarut orang semua, maka orang tu tak akan diampun dosa dia. Wallahu a'lam. Tok tua kita แม่สามีสั่งลูกชายให้เลิกกับภรรยาบาปไหมครับบาบอ Tok tua suruh kita, suruh anak dia lah abang kita ni cerah kita. Dosa ke tak? Cerah ni iaitu Tuhan sebut apa Nabi SAW sebut, abghadul halal indallahi talaq, benar yang halal, tapi hak halal talak ni yang halal lah, tapi Tuhan murihlah talak lah. Tapi kalaulah mokpok sana itu saja-saja tak ada nak pecah belahkan keluarga, tak usah, tak ada sebab
maka itu tak leh dosa dah. Kerana orang panggil anak nak gedung siapa? Timbul masalah keluarga masa depan. Anak pula gapo semua masalah banyak lagi. Dah mak pak ni hak sungguh Tuhan suruh cari jalan wasulhu khair. Suruh cari jalan buat kebaikan, suruh jalan berdamai. Jangan nak balah. Dan kalau balah tu tak boleh suruh cerai lagi. Tuhan sebut wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ay yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma innallaha kana aliman khabira. Nah, kita kena pakak cari jalan yang baik bukan yang cerai. Dah wallahu a'lam. Sama-sama anak titeng dah nah baba. Anak TV. Sama-sama anak TV nikah boleh. Nah, kita tak ada kena kena dua orang tu. Hak yatim tino mari nikah dua orang tu sama ada anak belakang. Ni ada anak yatim, ni ada anak tino belakang dua tu. Tak apa. Kita tak kena mai kira dua tu. Cucu tiri dengan tok tiri jatuh dah air semaya. Cucu tiri ni kena tengok. Cucu tiri kalau kita seorang tu nikah. Nah, dia nikah saat itu ada anak. Seorang apa ni nikah seorang tina ada anak. Lepas tu dia tidur dengan mak dia. Lepas tu lepas dah tu pula anak saat itu anak tiri dia nikah. Boleh cucu bagi cucu tiri dia tu. Maka cucu tiri tu tak apa, tak jatuh. Ada pun cucu tiri hak jatuh ni iaitu dia nikah seorang tina ada anak. Hak yatim ni ada pak dia. Pak dia ni tok cah dia lah. Lepas tu tok cah dia, ayah dia ni orang panggil anak tina, anak tiri, anak dia panggil cucu tiri lah. Maka hak tu tak leh. Hak tu tak ada kena-kena. Pak dia boleh nikah dengan anak tiri anak dia sana. Wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum. Hak tu tak ada kena-kena. Mai kiau hak tu. Tak ada capo dah. Wallahu alam. Nak berhenti mulai salah tu.รู้สึกห่วงเรื่องการแต่งงานที่ห้ามแต่งในเรื่องญาติพี่น้องทำไมมันเป็นแบบนี้หรือเพราะมาจากที่เราญาติไม่ได้พาไปรู้จักกันเหมือนคนสมัยก่อน Iyalah memelah boleh jadi duk nikah tu boleh jadi tak tahu. Nikah tu kadang-kadang ya mak pak biasa bini banyak. Ada pak ni pergi bini situ dia tak tahu kata adik kakak. Lepas tu pergi berlaku nikah pula lepas dah tu hak tulah. Tu apa panggil ada berlaku wati syubhah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Lama tasbih 2 rakaat ได้ไหมไม่อยากทำ4เหนื่อย semaya tasbih saat ni 2 rakaat boleh tak boleh? Kerana semaya ni orang panggil dia kena mengikut apa yang mari warid dalam Quran dalam hadis saja. Dalam Quran hadis lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa beramal dengan amal hak bukan pada sunnah kami, maka itu ditolak, tak sah. Dan dia kena semaya 4 sebab Nabi sebut kata 4 rakaat semaya tasbih kena semaya 4. Emo kita buat 4 lalu, emo kita buat 2-2. Itu saja. Wallahu a'lam. Boleh tak kita jual barang harga tidak sama? Orang berhutang dengan bayar selalu. Tak apa. Dah orang bayar cash kita jual nyokning. Tapi kena jual, jangan berhutang. Itu saja. Lepas tu pula kalulah orang jual sorat, dia jual 1,000, dia jual 1,500, tak apa. Tapi kena akak 1,500 lah. Itu saja. Jual sorat ni boleh, jangan mah. Wallahu a'lam. Rega hak kita bayar lebih sikit dengan sebab kita sorat tu tak apa. Surut musong caan arai. Sarut. Kita nak mani kereta nak baca bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' huwa samiul alim. Baca tu. Bila nak juhai itu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' samiul alim. Baca keliling gitu. Itu saja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca itulah insya-Allah. Itulah di antaranya. Allahu akbar.
Nak mani kereta mani sendiri tak apa dah. Tak apa insya-Allah. Cuai hati barang ahli sufah sama sahabat noi. Tamai teng yu te masjid. Ahli sufah ni itu orang muda-muda, ada 300 orang. Orang muda-muda saja, budak-budak wairung. Dia ni duduk di sufah lah, duduk di serami masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia orang muda kan. Dia masalah sikit kan, sebab tak nak hidup mu orang dah nak tina dak apa. Sebab tu duduk situ ya. Fok ni orang panggil serupa dengan comrom gitulah, serupa dengan comrom orang muda gitu ya. Fok dia ni kalau ada apa fok dia dulu pergi situ, pergi sepatu duk ngaji lah, duk ngaji, duk apa gitu dah. Ngaji apa Quran apa gitu. Tu. Orang muda-muda wairung. Budak-budak. Wairung. Tu pakat duk di masjid fok dia muda-muda, bukan orang muda. Gitulah mudah-mudah wallahu alam. Kita sebut kecek hari mati boleh tak? Jangan kecek orang mati ni dah. Orang mati ni kena sebut molek dia. Itulah saja. Taku ngencak sahakon Islam tu tanakan Islam dah mai. Kita ku di tanakan Islam boleh. Tanakan Islam ni dia orang panggil cara dia buatnya halal. Dia buatlah no. Kalau kita nak beli rumah contoh kita pergi buta duit dia. Iaitu emo dia suruh tuai saat ni tu pergi jual dia. Pergi jual dia, lepas tu dia jual kelik. Itu abang baik online nasa. Yang duanya, cara dia iaitu dia tanakan Islam ni kata nak pergi ku duit dia selalu, nak ambil duit sejuta misal. Dia ada sabsin, dia ada harta dia. Dia akak jual beli dengan harta dia. Dia akak jual beli dengan harta dia, maka kita buta duit dia. Dia jual harta dia kepada kita. Kita pun beli. Bila kita beli apa ni? Ya akak dengan harta dia, sabsin dia lah, sabsin dengan hak dia saat itu, iaitu ada harta dia, panggil aset dia. Maka dia jual kau bagaimana? Dia jual duit kita, makna kata dia kena bayar duit kita dah. Makna kata kita kena bayar duit dia. Pasti dia jual klik kita. Gitulah lebih kurangnya dia ada aset dia tu. Dia buat dengan aset dia saat ni. Tapi halal lah, boleh lah. Nanti saya nak tanya sekali lagi, ada cara dia buat. Itu saja. Wallahu alam. Ambil terakai selai lah senang. Sembahyang mayat baru meninggal, gapo ni tak payah. Tara lapan Malaysia rau yut lama ti surau miผู้หญิงละหมาดพร้อมเราแต่เขาละหมาดกับชุดแต่งกายได้ไหมครับapa? Kita pergi Malaysia ada orang tina semaya kali kita dia pakai cuk ya tu ya semaya. Boleh semaya dengan cuk tapi kena tudung aurah semualah. Itu saja. Tudung aurah boleh. Wallahu alam. Kita ambil tiar ke apa hak tadika, lepas tu kita pergi jual wak untuk hak baru semula, tu boleh lah. Itulah saja pada hari ini lah. Terima kasih semua. Pukul 8 dah. Maka saya ada kelas lagi, setelah lagi kena mengajar online pukul 9, pukul 10.30. Sampai pukul 12. Maka itulah saja kita di hari ini. Siapa nak surat doa surat doa ni tak ada bukan bagi dah lah. Siapa nak maka boleh inbox mari insya-Allah. Dan semoga kita saya berdoa semoga sihat wal afiah. Lepas tu pula selamat dunia dan akhirat. Jauh segala penyakit, murah rezeki, Tuhan murah rezeki. Lepas tu pula dipermudah segala urusan insya-Allah. Dan itulah saja pada hari ini. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.